Syurga adalah tempat untuk orang yang beriman ketika di akhirat kelak. Ketika ini tiada siapa yang dapat melihat syurga kerana ia berada dalam pengetahuan Allah. Namun gambarannya telah termaktub dalam Al-Quran. Para ulama bersepakat, syurga itu terletak di atas langit yang ketujuh. Dalam surah An-Najm ayat 13 hingga 15, Allah berfirman, "Sesungguhnya ia Muhammad telah melihat Jibril sekali lagi, iaitu di Sidratul Muntaha. Dan di dekatnya ada syurga, tempat kembali." Ketika Rasulullah dalam perjalanan Mi'raj, baginda telah berhenti di Sidratul Muntaha. Menurut baginda, Sidratul Muntaha berada jauh di luar alam langit, di luar ruang angkasa. Di situlah baginda dapati terletaknya syurga. Kemudian dikatakan syurga itu luasnya seluas langit dan bumi, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah dalam surah Al-Imran ayat 133. Dan segeralah kamu kepada mengerjakan amal-amal yang baik untuk mendapat keampunan dari Tuhan kamu dan mendapat syurga yang bidangnya seluas segala langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Terdapat pelbagai sungai di syurga yang telah disebut di dalam Al-Quran. Antaranya Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman dalam surah Muhammad ayat ke-15 yang bermaksud, perumpamaan syurga yang dijanjikan kepada orang yang bertakwa. Di sana ada sungai-sungai yang airnya tidak payau dan sungai-sungai air susu yang tidak berubah rasanya dan sungai-sungai hamar iaitu anggur yang tidak memabukkan yang lazat rasanya bagi peminumnya dan sungai-sungai madu yang murni. Di dalamnya mereka memperolehi segala macam buah-buahan dan keampunan daripada Tuhan mereka. Samakah mereka dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga hancur ususnya? Ayat ini menerangkan bahawa sungai-sungai di syurga bukanlah seperti sungai-sungai yang ada di dunia ini. Sebaliknya, sungai-sungai di syurga adalah daripada air seperti air susu, anggur iaitu arak yang tidak memabukkan, madu dan sebagainya. Semasa peristiwa Isra' dan Mi'raj, diceritakan bahawa Rasulullah SAW pernah melihat sebatang sungai yang dinamakan Al-Kawthar. Sungai ini dikelilingi oleh bukit bukau yang dibuat daripada permata-permata, tanahnya daripada wangian-wangian yang sangat harum, tepian sungai pula daripada emas manakala batu-batunya daripada mutiara. Barang siapa yang meminum air dari sungai Al-Kawthar ini walau hanya sekali, dia tidak akan merasa dahaga untuk selama-lamanya. Selain itu, penghuni-penghuni syurga akan diberikan bilik-bilik khas, rumah dan istana yang dibuat daripada permata-permata seperti kaca yang boleh tembus apabila melihatnya. Di dalamnya penuh dengan kenikmatan dan kelazatan yang tidak boleh dijangkau oleh akal fikiran dan dilihat oleh panca indera. Allah Subhanahu Wa Taala telah menjanjikan bahawa penghuni-penghuni syurga akan diberikan bagi mereka bilik-bilik seperti firman Allah dalam surah Az-Zumar ayat ke-20 yang bermaksud, tetapi orang yang bertakwa kepada Tuhannya, mereka mendapat kamar-kamar di syurga. Di atasnya terdapat pula kamar-kamar yang dibangunkan bertingkat-tingkat yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Itulah janji Allah. Allah tidak akan memungkiri janjinya. Seterusnya, firman Allah dalam surah Muhammad ayat ke-6 yang bermaksud, dan memasukkan mereka ke dalam syurga yang telah diperkenankannya kepada mereka. Ayat ini menerangkan bahawa setiap orang yang masuk ke dalam syurga mengetahui bilik-bilik, rumah dan istana iaitu tempat yang mereka duduki tanpa perlu ditunjuk seolah-olah mereka sudah lama mengetahuinya. Menurut Nabi Muhammad SAW, di syurga itu terdapat apa-apa yang belum pernah dilihat oleh mata, didengar oleh telinga serta tidak pernah terlintas di hati manusia. Kalau di dunia, kita biasa lihat ada pelbagai taman yang begitu indah dan menenangkan. Begitu juga di syurga, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan taman-taman yang lebih indah dan cantik berbanding di dunia. Taman-taman itu terdapat pelbagai buah-buahan yang segar seperti buah delima dan kurma, air mata air dan sungai yang terus-menerus mengalir airnya dengan tenang. At-Tabrani meriwayatkan bahawa di taman-taman tersebut ada pohon-pohon yang rentang, besar, tinggi dan luas. Bila bidadari-bidadari bernyanyi di bawahnya, daun-daun dan ranting-ranting pohon-pohon itu bergerak-gerak sambil mengeluarkan bunyi-bunyian yang amat merdu pula. Apabila angin berhembus lalu menyentuh daun dan ranting, maka akan terdengar
desiran yang amat merdu sehingga tidak dapat dibanding manakah yang lebih merdu antara suara bidadari-bidadari atau bunyi desiran pohon-pohon tersebut. Sebelum masuk ke syurga, penghuni-penghuninya akan melalui pintu-pintu syurga terlebih dahulu. Pintu-pintu ini ada bermacam-macam jenis. Hal ini disebutkan di dalam Al-Quran, Surah Sad, ayat 49 dan 50 yang bermaksud, ini adalah kehormatan bagi mereka dan sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa benar-benar disediakan tempat kembali yang baik, iaitu syurga dan yang pintu-pintunya terbuka bagi mereka. Penghuni-penghuni syurga setiap orang mempunyai pintu-pintu tersendiri. Mereka yang melakukan ibadah puasa boleh melalui pintu syurga yang dinamakan pintu Ar-Rayyan. Adapun Muslim yang pernah kematian 3 orang anaknya yang masih kecil diberi kebebasan untuk masuk ke syurga melalui pintu mana-mana sahaja yang disukainya. Jelaslah pada kita betapa luasnya pintu-pintu yang terdapat di dalam syurga. Syurga itu bertingkat-tingkat dan setiap tingkat adalah berbeza-beza. Jarak antara satu tingkat dengan tingkat yang lain adalah seperti jarak antara bumi dan langit. Adapun tingkatan syurga yang paling tinggi darjatnya dinamakan Al-Firdaus. Atas Al-Firdaus inilah terletaknya Arash Ar-Rahman, iaitu mahligai Tuhan. Antara keistimewaan syurga Al-Firdaus ialah para penghuninya dapat melihat wajah Allah 2 kali dalam sehari, iaitu pada waktu pagi dan petang. Adapun cara melihat Allah bukanlah seperti halnya kita melihat dengan mata biasa seperti yang lazim berlaku, tetapi dengan cara penglihatan mata yang telah ditentukan oleh Allah buat para penduduk syurga. Firman Allah dalam surah Al-Qiyamah ayat 22 sehingga 23 yang bermaksud, wajah-wajah yakni orang-orang mukmin pada hari itu berseri-seri, kepada Tuhannya lah mereka melihat. Nabi Musa AS juga pernah meminta kepada Allah untuk melihatnya. Tapi apabila Allah menunjukkan dirinya kepada gunung, gunung itu berkekal lalu hancur sehingga Nabi Musa AS jatuh dan pingsan. Membuktikan bahawa gunung yang kukuh juga hancur apabila Tuhan menunjukkan dirinya, apatah lagi kita sebagai manusia. Seterusnya pohon-pohon dan buah-buahan di syurga. Okey. Cuba bayangkan kita berada di tengah-tengah kebun bunga yang ditambah pula dengan pohon-pohon yang mengeluarkan bermacam jenis buah-buahan. Sudah tentu kita akan asyik dan enggan pergi atau meninggalkan tempat tersebut. Di syurga Allah memberikan kepada penghuni-penghuninya lebih daripada itu, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Waqiah ayat 27 sehingga 33 yang bermaksud, dan golongan kanan, alangkah bahagianya golongan kanan itu, berada di antara pohon bidara yang tidak berduri dan pohon pisang yang bersusun-susun buahnya dan naungan yang terbentang luas dan air yang tercurah dan buah-buahan yang banyak tidak berhenti dan tidak terlarang mengambilnya. Berkata Sayyidina Abu Darda radhiyallahu anhu bahawasanya Nabi SAW telah bersabda, Allah berfirman, sesungguhnya aku dengan jin dan manusia dalam suatu berita besar, iaitu hari kiamat. Aku yang mencipta, tapi mengapa orang lain yang disembah? Aku yang memberi rezeki, tapi mengapa orang lain yang disyukuri? Riwayat Baihaqi. Renungkan,